Bab 9 Laju dan Pecutan. Matematik tingkatan 2 9.2 Pecutan C. Menyelesaikan masalah. Selamat datang ke Cikgu Kimberly Channel. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel saya, ingat subscribe channel Cikgu. Terima kasih. C. Menyelesaikan masalah. Standard pembelajaran. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan. Contoh 1. Sebuah kereta bergerak dengan laju 10 meter per saat dan pecutan 2 meter per saat kuasa 2. Hitung 1. Laju selepas 5 saat. Okey, kita highlightkan maklumat yang ada pada soalan. Dia suruh cari laju selepas 5 saat. Kamu catatkan maklumat dari atas ni ke bawah sini. Laju ini ialah laju awal. Ini ialah laju awal, 10 meter per saat. Pecutan dia bagi 2 meter per saat kuasa 2. Dia suruh cari laju selepas 5 saat. Jadi masa di sini ialah 5 saat. Katakan laju selepas 5 saat. Sama dengan laju akhir, sama dengan V. Okey, kamu catat di sini, ini ialah laju awal. Okey, untuk mencari laju selepas 5 saat, kita akan menggunakan rumus pecutan. Pecutan sama dengan laju akhir, tolak dengan laju awal, bahagi dengan masa yang diambil. Soalan sudah bagi kita pecutan ialah 2 meter per saat kuasa 2. Sama dengan laju akhir ialah V tolak dengan 10 meter per saat bahagi dengan masa 5 saat. Okey, yang ini 2 meter per saat kuasa 2 kita boleh tuliskan dalam bentuk ni 2 meter per saat per 1 saat. Atas ni ialah perubahan laju bahagi dengan masa. Ini ialah bahagi, sebelah sini ialah bahagi. Jadi bahagi pindah ke kiri, kita akan guna darab. Okey, kita akan guna darab. Darab dengan 5 saat. Sama dengan V tolak dengan 10 meter per saat. Okey, bila kamu darab, kita boleh masukkan unitnya. Jadi, kamu akan dapat 10 meter per saat sama dengan V tolak dengan 10 meter per saat. Untuk mencari V, kita akan pindahkan ini ke kiri. Tolak pindah ke kiri akan jadi tambah. Jadi kamu akan dapat jawapan V sama dengan 20 meter per saat. Maka, laju selepas 5 saat ialah 20 meter per saat. Okey, nombor 2. Masa yang diambil untuk mencapai laju 30 meter per saat. Kita highlightkan maklumat yang dia bagi dekat soalan dan yang hendak dicari. Tuliskan maklumat dari atas ke bawah. 10 meter per saat ialah laju awal. Pecutan 2 meter per saat kuasa 2. Masa dia kita tidak tahu. Dia bagi laju akhir ialah 30 meter per saat. Di sini ada nilai pecutan. Jadi kita akan cari menggunakan rumus pecutan. Pecutan sama dengan laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Pecutan sama dengan 2 meter per saat kuasa 2 sama dengan laju akhir ialah 30 meter per saat tolak dengan 10 meter per saat bahagi dengan masa. Okey, di sini kita mau cari masa. Pecutan ni boleh tukar tempat dengan masa ni. Jadi masa sama dengan 20 meter per saat bahagi dengan 2 meter per saat kuasa 2. Kamu akan dapat jawapan sama dengan 10 saat. Dia akan tinggal
saat di sini. Okey, ini jawapan untuk nombor 2. Contoh 2, sebuah motosikal yang sedang bergerak pada kelajuan 70 km per jam memperlahankan kelajuannya sebanyak 30% daripada kelajuan awalnya dalam masa 30 saat. Hitung pecutannya. Highlightkan maklumat yang ada pada soalan. Catatkan maklumat dari atas tu ke bawah. 70 km per jam ialah laju awal. Dia bagi masa 30 saat. Kita tidak tahu laju akhir dia sama dengan berapa. Daripada maklumat di sini, kita boleh cari laju akhir dia. Dia memperlahankan kelajuannya sebanyak 30% daripada kelajuan awalnya. Kita akan guna maklumat ini untuk mencari laju akhir. Soalan ni suruh kita cari pecutan. Jadi kita akan cari pecutan menggunakan rumus pecutan. Laju akhir sama dengan laju selepas 30 saat. Jadi kita akan guna dia kurang 30%, maksudnya dia menggunakan 70% kelajuan awalnya. Jadi kita akan guna 70% darab dengan 70 km per jam. Jadi, bila kamu masukkan sifar dia, atas dengan bawah, kamu akan dapat 49 km per jam. Sekarang kita boleh mencari pecutannya. Kita akan guna laju akhir, iaitu 49 km per jam tolak dengan 70 km per jam bahagi dengan 30 saat. Jadi bila kamu bahagi dengan 30 saat, iaitu negatif 21 km per jam bahagi dengan 30 saat, kamu akan dapat jawapan negatif 0.7 km per jam per saat. Kita boleh tuliskan pecutan ini sebagai nya pecutan. Sama dengan 0.7 km per jam per saat. Bila kamu tulis perkataan nya pecutan, belakang sini kamu tak payah letak negatif lagi ya. Contoh 3. Sebuah bot laju bergerak dengan laju 350 km per jam diperlahankan kepada 260 km per jam dalam T saat. Diberikannya pecutan bot laju ialah 5 meter per saat kuasa 2. Hitung nilai T. Highlightkan maklumat yang ada pada soalan. Catatkan maklumat dari atas tu ke bawah. Laju awal ialah 350 km per jam. Laju akhir ialah 260 km per jam. Soalan baginya pecutan ialah 5 meter per saat kuasa 2. Masa ialah T saat. Di sini dia bagi kitanya pecutan, jadi kita akan cari menggunakan rumus pecutan, iaitu laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Kita lihat unit laju di sini ya, kilometer per jam. Unit untuk pecutan ialah meter per saat kuasa 2. Unit dia tidak sama, jadi kita akan cari perubahan laju dahulu. Perubahan laju sama dengan laju akhir tolak dengan laju awal, iaitu 260 km per jam tolak dengan 350 km per jam. Kamu akan dapat jawapan negatif 90 km per jam. Kita akan tukarkan unit dia kepada meter per saat. Jadi tuliskan dalam bentuk pecahan negatif 90 km per 1 jam. Kilometer ini kamu kena tukarkan kepada meter. Jam ni kamu kena tukarkan kepada saat. Kita tengok unit di sini ya. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi
kilometer kepada meter, kita akan guna darab dengan 1000. Kamu akan dapat negatif 90 darab dengan 1000 kurungan meter. Jam kepada saat, darab dengan 60, darab dengan 60. Jadi 1 darab dengan 60, darab dengan 60 kurungan saat. Kamu akan dapat 90,000 meter, negatif 90,000 meter bahagi dengan 3,600 saat. Kamu boleh masukkan sifar dia, satu atas, satu di bawah. Bila kamu bahagi menggunakan kalkulator, kamu akan dapat jawapan negatif 25 meter per saat. Ini ialah perubahan laju, nilai di atas ni. Seterusnya kita akan gantikan nya pejutan ke dalam rumus pejutan. Nya pejutan di sini maksudnya nilainya ialah negatif. Negatif 5 meter per saat kuasa 2 sama dengan negatif 25 meter per saat bahagi dengan masanya ialah T saat. Okey, bahagi T saat di sini. Untuk mencari masa, dia boleh bawakan ke sini yang pejutan ni pergi ke bawah. Jadi, T sama dengan negatif 25 meter per saat bahagi dengan negatif 5 meter per saat kuasa 2. Bila bahagi, kamu akan dapat jawapan 5 saat. Masanya ialah 5 saat. Contoh 4. Kereta A melalui titik P dengan kelajuan 50 km per jam dan bergerak dengan pejutan 7 km per jam per saat menuju ke arah titik Q. Okey, ini ialah kereta A pada titik P. Dia akan bergerak ke titik Q. Semasa kereta A melalui titik P, kereta B melalui titik Q dengan kelajuan 40 km per jam dan bergerak dengan pejutan 8 km per jam per saat menuju ke titik P. Ini ialah kereta B. Dia berada di titik Q. Dia akan bergerak ke titik P. Kedua-dua kereta bertemu selepas 8 saat. Cari laju setiap kereta apabila kedua-dua kereta bertemu. Okey, kita akan tuliskan maklumat dari atas tu ke bawah. Kereta A mempunyai laju awal 50 km per jam. Dia bergerak dengan pejutan 7 km per jam per saat. Kereta B mempunyai laju awal 40 km per jam. Pejutan 8 km per jam per saat. Kedua-dua kereta akan bertemu selepas 8 saat. Okey, di sini dia ada bagi kita maklumat pejutan. Jadi kita akan mencari menggunakan rumus pejutan. Sebelum kita mencari menggunakan rumus pejutan, kita kena tahu laju akhir. Sebab di sini hanya ada laju awal dan masa. Okey, katakan kelajuan kereta apabila bertemu sama dengan laju akhir. Kita wakil dengan huruf V. Kereta A. Jadi untuk mencari pejutan, kita gunakan rumus pejutan ini. Pejutan untuk kereta A ialah 7 km per jam per saat sama dengan laju akhir dia kita wakil dengan V. V tolak dengan 50 bahagi dengan 8 saat. Okey, bahagi ini kalau pindah ke kiri dia akan jadi darab. Jadi kamu akan dapat 56 km per jam. Sebab saat ini kita boleh masukkan dia bila dia darab.
sama dengan V tolak dengan 50 km per jam. Jadi untuk mencari V, nilai ini, tolak ini kita akan pindahkan ke kiri. Tolak pindah ke kiri, dia akan jadi tambah. Jadi, V sama dengan 56 km per jam tambah dengan 50 km per jam. V sama dengan 106 km per jam. Ini ialah kelajuan kereta A. Sekarang kita akan cari kelajuan kereta B. Gantikan nilai ke dalam rumus pecutan. 8 km per jam per saat sama dengan laju akhir ialah V tolak dengan 40 bahagi dengan 8 saat. Nilai bahagi 8 saat ini pindah ke kiri, kita akan guna darab. Saat ini kita dapat masukkan dia bila dia darab. Jadi, kamu akan dapat 64 km per jam sama dengan V tolak dengan 40 km per jam. Kita mau cari nilai V sahaja. Jadi, tolak 40 km per jam akan kita pindahkan ke kiri. Tolak akan jadi tambah. Jadi, nilai V sama dengan 64 km per jam tambah dengan 40 km per jam. V sama dengan 104 km per jam. Jadi laju untuk kereta A ialah 106 km per jam. Laju untuk kereta B ialah 104 km per jam apabila kedua-dua kereta bertemu. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.